Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kerana buka video ni untuk dengar jawapan saya pada semua persoalan awak. So saya namakan video ni Q&A with Dr. Mayang. Saya khususkan untuk awak je lah, kelas 3A1. Alhamdulillah, saya kalau tak ada apa-apa saya nak terus mula je lah dengan soalan pertama daripada Fatin Atikah Arifin. Dr. Mayang, saya nak minta slide yang Dr. gunakan dalam video. Okey, saya ada bagi kan, cuma saya terbagi lambat. So, awak boleh refer lah So, setiap minggu, setiap chapter, kalau saya terlupa bagi, remind saya. Sebab saya lebih prefer kalau sambil saya dengar suara doktor tu, itulah Alhamdulillah lah, tak adalah awak tidur kan. Sambil tu saya highlight, saya tak apa-apa nampak. Okey, faham. Saya dah nama doktor kat Island. Nanti saya letaklah juga kat your future. Saya purposely tak letak sebab saya ingat setiap minggu saya nak bagi sendiri kat awak. Okay. Next, Syadiah Zakiah Suhaili. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Doktor, saya nak tanya, dalam subjek ni ada buku teks atau rujukan yang khas ke? Dan doktor lebih prefer untuk student rujuk? Ya, ada buku khas yang Kayla, sini kejap. Kayla. Ya, saya. Kayla, ambilkan buku bonda tu. Tu je. Okay. Alright. Thank you Syadiah ingatkan saya pasal buku teks. Ni buku teks Principles of Management, 3rd edition. Author Nurlida Kamaruzaman bersama Za'faran Hasan, Rabiah Abdul Wahab, Rohaya Muhammad Husin. Ni belakang dia. Selalunya kita jual pada student wajib semua beli. Tapi ODL ni saya tak tahu macam mana nak jumpa awak. Saya harap awak cari dekat kedai-kedai buku berhampiran ataupun secara online. Saya carikan juga untuk awak lah info kat mana nak dapat buku ni. Kalau supplier setakat ni tak ada bagi makluman yang dia boleh hantar daripada ataupun dia menggunakan post lah. Dalam ni lagi detail pasal apa yang saya terangkan dekat slide tu hanya macam sebahagian je. Kalau awak nak buat extra reading, sangat-sangat baguslah buku ni. Okay, good question. Slide saya akan bagi setiap kali kelas. Alright, Nur Azmiza binti Muhammad Zin. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, setiap company ada their own management skill, betul? Dalam satu company pula ada banyak department, betul? Setiap department ada manager yang handle. So adakah diorang, manager setiap department tu menggunakan management skill yang sama? Sebenarnya diorang ikut cara diorang sendiri, tapi tanpa diorang sedar diorang dah menggunakan POLC tu sebenarnya tanpa sedar, tapi dengan kaedah masing-masing. Benda ni pun awak akan notice bila awak pegang satu-satu jawatan. Cara awak dengan manager lain takkan sama. Contoh awak jadi manager nanti, tapi awak akan perasan semua orang melalui step ni. Sangat penting step ni sebenarnya untuk you plan, organize, leading, controlling. And secara tak langsung semua orang ada skill yang sama. Human skill, conceptual skill, technical skill. Cuma sama ada dia tinggi atau rendah sahaja. Okay. Muhammad Syauqi Muhammad Aziz. Assalamualaikum doktor, bolehkah doktor terangkan lebih lanjut tentang first line dengan non-managerial? First line ni yang lower level dengan non-managerial. Non-managerial saya boleh kata yang tak terlibat dengan meeting, tak terlibat dengan apa-apa dokumentasi. Dia hanya bekerja secara fizikal, bergerak, hantar surat ke, sapu sampah ke. Dia tidak terlibat dengan dokumentasi, surat menyurat, macam tu. Tapi first line manager, apa-apa tugas yang macam tahap kerani, satu lagi, pembantu takbir, itu semua masih di first line manager. Dia masih memproses dokumen, dan bila panggil meeting, masih datang meeting lah. Dan kata maksudnya kalau cleaner pun ataupun tugas-tugas lagi bawah, saya bukan nak merendah-rendahkan tugas, saya nak fahamkan awak. Contoh dispatch ke, cleaner ke, diorang ada meeting diorang sendiri, tapi meeting yang hanya berbentuk arahan, tidak memerlukan diorang, okey, idea awak, okey, idea awak pula, idea awak tak. Dia tak memerlukan
tahap mental capabilities yang tinggi untuk dia berfikir, buat keputusan. Tak. Tu non-managerial. Muhammad Fauzan Arif bin Syahrul. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin tahu role kerja apa yang sesuai bagi orang yang mempunyai conceptual skill. Conceptual skill ni dia sesuai dengan decisional roles dan dia sesuai bekerja sendiri sebab dia bijak buat keputusan sendiri dan dia berani ambil risiko. Dan saya nampak zaman moden sekarang, zaman awak-awak sekarang ni, ramai yang berani kerja-kerja macam ni. Dia buat bisnes sendiri. Tu yang dekat Instagram dia jadi dia datangkan dengan beauty produk, dia hire orang untuk review dia punya produk. Kerja-kerja macam tu lah, kerja yang melibatkan dia sebagai ketua lah, walaupun dia bukan top management dalam syarikat besar, tapi bila dia run a business, buka kedai burger sekalipun, kalau dia lah yang pengelola, maksudnya dia yang memulakan bisnes tu, dia menggunakan conceptual skill. Amir Muzaffar Nur Hilmi, nombor 6. Assalamualaikum Dr. Maya. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu adakah supervisor dan manager role yang sama? Ni kalau awak rajin, awak dengar soalan Q&A saya kat YouTube channel fakulti saya. Saya letak Q&A dengan kelas lain 3C1, C2, B1, B2, A1, A2 dengan 4A1. Awak boleh nampak sebab ramai soalan, banyak yang tanya soalan ni. Dan ramai berminat tentang supervisor ni. Sebenarnya saya selalu jawab, it is still depends on the size of the company. Kalau company awak besar, kemungkinan supervisor dengan manager ni different level. Maknanya manager atas, the higher head of unit, bawah head of unit ada supervisor sendiri. Awak nampak? Company yang besar ni. Tapi kalau company kecil, kemungkinan dia adalah manager, dia adalah supervisor. Okay? So, kalau company kecil, biasanya dia pegang role yang sama. Tapi kalau company besar, role yang berbeza, tanggungjawab tu lebih pada manager. Maisarah binti Nur Hamzah, nombor 7. Saya Dr. Mayang, saya nak tanya, pada pandangan doktor, if seorang top manager ni tak jalankan peranan dia yang sepatutnya pada pekerja yang tahap lower manager atau middle manager, apa sepatutnya kita perlu lakukan sebagai seorang pekerja yang berada di bawah top manager tersebut? Lalunya kita tengok company dia bagi pekerja bawahan, bagi ruang untuk bagi cadangan. Time ni lah awak bagi cadangan. Awak nampak kelemahan manager, tapi kena ada cara communication yang betul. Buat surat ke, jangan buat surat layang pula, buat surat rasmi. Nanti saya ajar awak dekat chapter communication ni, tapi chapter 8 lah, kaedah communication yang betul, menggunakan medium yang betul. Maksudnya jangan kalau tak sesuai untuk face to face sebab takut jadi gaduh, you kena buat secara rasmi, bertulis. Tapi kalau masih boleh dinasihati, awak jumpa depan-depan, tapi jangan tegur depan semua orang. Memalukan dia kan. Lagi dia tercabar credibility dia. Awak jumpa kat bilik, tegur slowly. Depends, ada banyak cara. Tapi still depend, bergantung pada rezeki awak lah dapat manager macam mana. Ada manager yang tak boleh ditegur, takut efek pula pada performance awak. Maknanya dia rate performance awak rendah. Itu satu benda yang tak profesional lah, yang tak patut dibuat oleh manager. Okay, Siti Nurhayati Azmi. Saya doktor. Kesalam. Adakah semua managerial level kena ada managerial role atau setengah jawatan je? Dan saya kurang faham perbezaan antara efficiency. Okay, bagus. Managerial level memang kena ada managerial role tu. Top management biasa pegang decisional role yang tinggi dan dia ada conceptual skill yang tinggi. Middle management level biasanya dia pegang interpersonal role yang tinggi dan dia ada human skill yang tinggi. Itu kaitan antara tiga. And satu lagi, lower level management, dia ada technical skill yang tinggi dan dia ada informational role yang tinggi.
Sebab segala maklumat ada dengan dia. Dia pandai buat sistem operasi, dia mahir dari segi teknikal. So tapi tak semestinya kita yang lain ni tak ada skill tu. Skill tu ada, cuma sama ada tinggi atau rendah je. Perbezaan antara efisiensi dengan efektif, saya dah explain tadi dekat awal-awal soalan, tapi saya ataupun dekat kelas lain, awak rajinlah tengok Q&A saya bersama kelas lain. Saya ada banyak menjawab soalan ni. Kalau dengar banyak kali, awak akan faham. Efisiensi lebih kepada agihan sumber, penggunaan sumber yang bijak. Effectiveness lebih kepada you spesifik nak capai satu goal. Maknanya you tak melangkau ataupun lari daripada niat asal. Okay, contoh awak di-hire sebagai pekerja. Saya bos awak. Saya beri awak satu komputer, satu set stationery, 3 biji file, satu pendrive yang mengandungi data privacy and confidential tu, and then saya suruh awak hasilkan tugas mengikut masa yang saya tetapkan. Apa yang saya beri kat awak tu, itu adalah resources. Cara penggunaan resources tu bergantung pada how efficient you are. Awak gunakan masa yang saya bagi, contoh saya suruh siapkan 3 hari je. So tak lebih 3 hari awak siapkan. Bagus dah efficient. Tapi kita tengok pula penggunaan kertas. Tengok-tengok kat meja awak, oh tak ada pembaziran. Awak betul-betul guna secukupnya. Okay. Lepas tu bila awak guna komputer, awak switch off, switch on pada masa yang betul. So berlaku penjimatan elektrik. So keseluruhan kerja awak tu saya akan nilai sebagai sangat efisien ke, kurang efisien ke, okay? And then effectiveness ke tidak, saya akan tengok hasil kerja awak. Saya suruh awak buat surat kan, awak hantar kat saya, tak ada error, tak memerlukan saya suruh awak buat baru. Sudah tu maksudnya paling simple, dah capai goal. Dan kita akan set new goal pula untuk awak buat projek lain. Benda tu akan berterusan. Sama juga bila awak zaman study ni, awak dah boleh praktis dah efficiency dengan effectiveness ni. Efficiency dari segi awak plan masa awak untuk study subjek yang mana, fokus subjek mana, tak ada tiru-tiru, jujur, amanah, buat assignment betul-betul. Semua tu adalah tertakluk pada bagaimana efisien awak. And then baru boleh kita tengok tercapai ke tidak goal, tengok pada result awak lah. Lalu orang yang jujur, amanah ni insyaAllah lah lebih sikit, berkat dia lain sikit lah. Cakap dengan awak bab-bab ni awak lagi terror lah daripada saya kan. Tapi itulah kenyataannya. Okay, Ayati number 9, Siti Mariam Azmi. Apakah akan terjadi pada sebuah syarikat jika pengurusnya tidak mengikut POLC? Adakah syarikat tersebut mampu mengurus? Kalau tak ikut POLC, saya boleh kata syarikat tu lemah. Itu je lah. Dia tidak sebaik syarikat-syarikat lain yang ikut step. POLC penting you kena plan, you kena organize. Plan ni set vision, set mission, set objektif yang betul. You jadikan dia dalam bentuk hitam putih, ada bukti semua arahan. Baru organize, you tetapkan jumlah pekerja yang patut ada, jumlah material, apa information yang patut disalurkan, apa fasiliti, berapa ramai pekerja, semua tu organizing. Leading bila you start gerakkan staff untuk mula kerja. Kadang-kadang staff ni ada yang mula-mula kerja dia dah down dia nak start dengan apa, dia blur. You kena motivate, you kena bagi tunjuk arah yang very clear. Itu leading. And then controlling sangat penting untuk you kawal daripada awal performance tu supaya at the end nanti performance tu seperti yang awak nak. Okay. Nombor 10, Nur Auni Najihah binti Muhammad Azir. Terbayang dalam video yang kedua, kita ada cakap yang soalan selalu tanya tentang manif. Betul? Adakah kami perlu ingat setiap maksud POLC secara berulat? Awak boleh faham. Saya suka student yang create ayat dia sendiri ikut kefahaman dia. So, awak boleh buat ikut ayat, karang ayat ikut kefahaman awak. Janji point tu tepat. Betul Nombor 11, Nurin Atira Sufi binti Saiful Anwar. Saya kata Dr. Salam, saya nak tanya, kalau untuk jadi seorang top management,
dia wajib ada 3 basic skill atau lebih tertumpu. Lebih tertumpu pada conceptual skill, tapi skill yang lain tu confirm ada. Memang kena confirm ada. Tapi tinggi atau rendah bergantung pada awak lah nak polish that skill. Awak rasa human skill rendah, awak pergi kursus-kursus yang bersesuaian to improve your PR skill, your communication skill kan. Okay, nombor 12 Nur Radwa binti Marwan. Dr. Maya, adakah manager memerlukan semua peranan utama, iaitu interpersonal, informational, decisional atau salah satu? Paling kuat dia kena ada decisional role, tapi peranan lain tu menyusul, wajib ada. Wajib ada. Awak tak boleh hanya pandai buat keputusan tapi awak tak pandai berinteraksi dengan pekerja, maknanya awak tak mainkan peranan yang kedua. Ini awak tak ada maklumat nak disalurkan, awak tak ada peranan informational role tu. So tak boleh kurang salah satu. Nombor 13, Nur Atikah Ismail. Doktor, apa level of management bagi assistant manager? Dia masih di middle management. Adakah levelnya sebagai middle? Middle Kalau lower tu lebih kepada kerani, pembantu takbir, tu masih, itu lower. Siti Mariam Azmi, apakah akan terjadi pada sebuah syarikat yang tidak mencapai POLC? Tak boleh sebenarnya. You kena achieve that POLC circle tu, barulah syarikat you maju, teratur, tersusun dengan baik, senang nak capai goals. Okay? Kalau nak faham tentang POLC, tadi saya ada jawab dekat soalan lebih detail. Saya jawab soalan Mariam tadi, Siti Mariam, soalan nombor 9. Okay, thank you so much. Muhammad Jazil Rizwan nombor 15. Doktor, adakah general manager ni relevan ke untuk digunakan dalam syarikat besar? Ya. General manager bukan dekat syarikat kecil je. Hari tu saya bagi example syarikat kecil, contohnya dia tak mampu buka department and then dia gabung semua tugas, general manager seorang yang handle. Tapi you imagine kalau big size company, biasanya general manager yang ke atas CEO, vice president, general manager. General manager ni yang in charge semua department, tapi dia mampu hire sub manager to in charge setiap department, spesifik, mengikut spesifik department lah. So lebih kepada tengok budget company lah. Company tu besar, maknanya dia mampu bayar gaji pekerja. Tapi apa-apa masalah yang berlaku pada setiap manager yang dia hire tu, sub manager tu, general manager lah yang kena jawab kepada orang atas. Betul-betul, sebab doktor cakap dalam video kebanyakan syarikat kecil. Okay, dari sudut lain syarikat besar pun banyak yang menggunakan title general manager ni, tapi skop dia berbeza lah. Dia lagi bertanggungjawab kepada semua manager yang di in charge di bawah. Nombor 16, Fatin Atika Arifin. Dr. Mayang, berdasarkan penerangan doktor tentang contingency approach yang saya faham, give more challenging job to skillful workers and vice versa. Jadi soalan saya ialah, wajar ke manager beri tugas yang mencabar kepada pekerja rasio baru dan mempunyai pengalaman bekerja yang lebih lama? Agak tak wajar kat situ. Dia ada satu teknik how you simplify the task pada pekerja baru dengan pekerja yang lemah. You mudahkan kerja, tapi pekerja yang cemerlang biasanya kita bagi kerja yang mencabar. Kenapa? Sebab tak nak dia boring, nak bagi dia satu cabaran, nak bagi dia lebih rasa challenging, tercabar dengan new job tu, new task. Itu untuk pekerja-pekerja yang berpengalaman dan perform bagus. Tapi yang lemah, you kena pandai try guna step simplifying the task tu lah. Okay. Oh, sebab awak pernah alami situasi macam ni, awak kena communicate lah, suarakan. Andai kata awak rasa terkejut ataupun rasa tak sesuai dengan kerja yang terlalu mencabar tu, slow talk lah dengan manager awak ataupun supervisor awak. Mungkin dia boleh pertimbangkan untuk mudahkan tugas awak, sebab setiap orang kebolehannya berbeza. Nombor 17, Nurul Nadiah binti Saiful Amiruddin. Dr. Mayang, apa pandangan doktor jika seorang manager tidak mengamalkan 3 basic skill? Human, conceptual dengan technical. Sebenarnya dia seorang manager yang lemah lah. Memang ada, kadang-kadang dia naik jawatan manager tu sebab faktor family business, memang dah time dia untuk naik, tapi dia tak erti juga.
Sepatutnya dia kena polish, pergi training, pergi kursus to improve the 3 skills utama tu. Sepatutnya lah. Sebab salah satu skill yang paling perlu tinggi sebagai seorang manager adalah conceptual skill. Dia kena bijak buat keputusan. Itu yang kadang-kadang pekerja berdepan dengan manager yang tak tahu buat keputusan, atau buat keputusan pun macam tak pasti ataupun tak tetap. Itu masalah yang akan dihadapi oleh pekerja bawahan dia, akan keliru, miscommunication and so on. So tak patutlah manager macam ni berlama-lama lah dengan jawatan tu kalau dia tak nak improve that skill. Muhammad Farhan bin Hairul Anwar, nombor 18. Dr. Mayang, adakah masih wujud lagi syarikat pada masa kini yang gunakan classical approach? Ramai yang tanya macam ni, dan kelas lain pun saya tak boleh kata tak ada langsung, sebab kat Malaysia ni banyak sangat syarikat yang even syarikat terlalu kecil yang kita pun tak boleh nak detect kat mana dia berada. Kemungkinan masih ada yang amalkan, tapi saya boleh kata siapa yang amalkan tu dia tak lama lah. Syarikat tu susah lah untuk maju sebab dia membebankan pekerja dengan bayaran gaji yang tak setimpal kan. Sepatutnya that manager dia dah kena follow up dengan new info, new knowledge pasal contingency approach yang kita amalkan sekarang, lebih pada humanity, kita lebih kesiankan pada pekerja, bagi support pada pekerja, bagi motivation pada pekerja. Tapi saya tak nafikan lah, syarikat ni mungkin masih ada, tapi tak lamalah dia bertahan. Nombor 19, Nur Afrina Arsyad. Salam Dr. Mayang, saya ingin bertanya, ada kemungkinan ke akan terhasilnya management talk yang baru seiring? Betul, ada. Yang you all belajar ni setakat silibus yang kita stop setakat ni je. Sedangkan dah banyak, terlalu banyak tambah baik dah selepas daripada kisah yang saya cerita ni. Sebenarnya dah lagi era pemodenan sekarang, dah terlalu banyak improve dah daripada zaman yang dulu. So lagi satu, suara-suara awak ni lah yang akan improvekan lagi kaedah pengurusan zaman sekarang, especially zaman awak dah besar dah. Maksudnya bukan dah besar, sekarang pun dah besar kan. Maksudnya awak dah ada anak cucu nanti, awak dah berkahwin, awak dah bekerja. Kita memerlukan idea-idea dan pandangan daripada awak semua pula. Okay, Nurus Saadah binti Mukhtaruddin. Assalamualaikum doktor, saya nak tanya, nowadays manager pun ada kursus management ke, and ada orang pantau sebab ada kursus. So sekarang kita dah dilambakkan dengan kursus-kursus supaya kita tak ketinggalan info. So bagus sebenarnya, awak nanti dah masuk kat dunia kerja, awak akan terdedah dengan pelbagai lagi teknik. Yang saya share ni hanyalah basic. So awak akan cuba adaptkan dengan teori yang awak belajar ni dengan pengalaman awak bekerja sebenar nanti. Awak akan rasa seronok lah insyaAllah masa dunia kerja nanti. Saya doakanlah awak semua ni bakal-bakal manager ataupun orang-orang besar, top management. Sebab awak ada ilmu-ilmu ni, rugi awak tak apply kan. Number 21, Siti Nur Zakirah binti Muhammad Nur. Soalan saya, boleh doktor bagi contoh jawatan manager yang sesuai dengan management skills yang diberi? Okey, contoh management skills, conceptual skill. Orang yang bijak berfikir kan. Dia selalunya dalam top management bijak buat keputusan, dia gunakan mental capabilities yang very high. Selalunya board of director, manager juga, tapi dia berada di top management. Tapi kalau contoh human skills yang tinggi, dia manager di bidang corporate communication, orang yang boleh dia banyak berinteraksi, public relation manager, dia sesuai bidang tu. Ataupun customer service manager, right? Kalau technical skill, biasanya operational manager, orang yang lebih kepada handle bahagian operasi, dan dia nak handle staff bawah dia kena lagi terror daripada that staff. So dia kena lagi pandai operate sesuatu mesin, lagi faham tentang SOP setiap step dalam penghasilan produk. Okay, itu hanya contoh je lah, banyak lagi sebenarnya. Okay, number 22. Saya rasa ni last question lah. Farah Wahidah binti Zainuddin. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Soalan saya,
Adakah seseorang itu hanya sesuai untuk mencari kerja berdasarkan manager skill mana yang paling tinggi untuknya, dan adakah doktor menggalakkan seseorang untuk cuba sesuatu. Okay, ni macam psikologi part sikit lah. Awak dari sekarang awak dah identify skill mana awak tinggi, human skill ke, technical skill ke, conceptual skill. Tapi tak semesti awak boleh fokus pada kerja tu saja, sebabnya kadang-kadang peluang kerja zaman sekarang susah nak diduga, nak dianggarkan, dan nak mengelakkan makin tinggi tahap pengangguran, kita pun mulalah terima apa saja kerja yang datang. Sebenarnya tanpa awak sedar, setiap yang datang tu ada hikmahnya kan. Dalam konsep kita sebagai orang Islam pun kita kena percaya setiap yang berlaku pasti ada hikmah, pasti ada sesuatu lain yang Allah dah rancangkan untuk kita. Kita hanya mampu merancang, kita hanya tahu skill kita hebat tak kat mana, tapi Allah lagi tahu diri kita ni sebagai hamba-Nya. Jadi saya boleh kata apa yang datang tu terima dulu. Kemungkinan hikmah yang awak akan nampak tu di sebaliknya tu. Selepas awak terima kerja, selama ni awak ingat teknikal skill awak rendah. Bila awak kerja sebagai operation manager contohnya, lah awak memang lagi mahir bab ni, awak baru sedar. Kadang-kadang benda ni berlaku, kita salah faham tentang diri kita pun boleh jadi juga. Kita ingatkan selama ni tak boleh communicate dengan baik, tapi bila bagi awak satu rancangan untuk awak in charge contohnya, awak boleh perform lebih baik daripada orang yang memang selama ni hebat. Nampak tak? Sebenarnya Allah tu nak tunjuk skill awak memang ada kat situ, dengan beri rezeki awak untuk beri rezeki awak di bahagian yang itu. That's why saya kata bagus awak punya soalan last ni lah. Seseorang tu perlu mencuba sesuatu yang baru. Yes. Sebab kadang-kadang di sebalik sesuatu yang baru tu, itulah jiwa dia. Okay. Itu sajalah saya tutup dengan soalan Farah Wahidah ni. Thank you so much. Hopefully kalau ada apa-apa lagi persoalan, insyaAllah lah saya ready je untuk jawab soalan awak selagi saya masih pegang subjek ni, insyaAllah. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya tutuplah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Jumpa lagi untuk next chapter and next Q&A session.